tengok tugasan sebenar PKP yang cikgu ambil mulai dari 1 April hingga ke 9 April. Jadi sampai minggu depan. Okey, kita ulang kaji balik apa yang telah kita belajar sebelum ujian hari itu atau sebelum cuti hari itu. Iaitu bahagian implikasi pada bab 3 penangguran logik. Okey, hari itu kita sudah belajar jika P maka Q. Okey, sini ada berapa jika? Hanya satu jika. Jadi, kalau dia hanya satu jika, dia biasa kait dengan enterjadian dan akibat. Okey, kat mana bahagian enterjadian? Iaitu selepas perkataan jika. Jadi, selepas perkataan maka, itu ialah akibat. Okey. So, kalau sekarang saya sudah tahu selepas jika ialah enterjadian, selepas maka ialah akibat. Jadi, kita tengok contoh macam mana soalan boleh bertanya. Pertama, contoh 8 dari muka surat 64. Okey, bentuk implikasi jika P dan maka Q. So, kehendak soalan nak bentuk implikasi. Jika P maka Q, berapa ayat? Satu ayat saja. Dengan apa yang diberikan? Dengan enterjadian dan akibat yang diberikan. So, kita tinggal susun saja jika enterjadian, maka akibat. Jadi, siapa yang enterjadian? Ialah K boleh dibagi tepat dengan 5. Jadi, tulis kat dalam, disambung dengan maka K ialah gandaran 5. Okey, bagaimana dengan soalan B? Pun sama. Susun jika set K subset kepada set L. Baru sambung dengan maka bilangan unsur set K adalah kurang atau sama dengan bilangan unsur set L. Okey, sini ada satu gambar raja. Dia nak terangkan subset punya konsep yang telah kamu belajar sebelum ini. Okay, pada form 1. Okay, so set K kalau dia subset bagi L, set K ini akan keseluruhannya di dalam set L ini. Jadi dia di dalam. Okay, lepas tu kita tengok contoh 9. Tentukan enterjadian dan akibat. Okay, sekarang kehendak soalan tentukan enterjadian dan akibat. Dari apa? Cikgu sudah cakap enterjadian akibat biasa dia telah diberi satu ayat jika P maka Q. Jadi, bahagian A, jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 16. Jadi, kita potong jika dan kita salingkan ayat X ialah faktor bagi 16, itu jadi enterjadian. Lepas tu, potongkan maka X ialah faktor bagi 64, itu ialah akibat. Ya, bahagian B dengan cara yang sama. Potong jika X tolak Y lebih besar kosong. Itu ialah apa? Itu ialah enterjadian. Maka akibat ini adalah X lebih besar Y menjadi akibat. Itu saja. Okey, kalau sudah faham, sekarang keluarkan MM1, buat soalan 1A, B, D, 2B, D. Bagi yang tak ada buku latihan bersama, mungkin sebab balik kampung, okey tak apa, buat pada kertas, nanti lekat dalam MM1. Okey, ulang kaji bahagian kedua adalah implikasi jenis kedua. P jika dan hanya jika. Sini berapa jika? Ada 2 jika. So, kalau cikgu beri satu ayat yang mana saya nampak dia ada tulis jika dan hanya jika, jadi kita akan pecah kepada 2 ayat. Jadi 2 implikasi lah. Jika P maka Q atau jika Q maka P. Okay. So, kita tengok kata kunci. Jika tak hanya jika. Ada tak dalam ayat diberi dari soalan? Kalau ada, susun dia implikasi satu sebagai jika P maka Q. So, P ini kat depan. Q kat belakang. Lepas tu, baru susun implikasi 2. Jika Q. Q kali ini di depan. Maka P. P kali ini di belakang. Okay. Jadi, kita tengok contoh 10. Bentuk implikasi P jika tak hanya jika Q. So, soalan nak apa? Nak kamu tulis ayat yang ada jika tak hanya jika. Dengan dia beri apa? Dia beri 2 ayat yang mula dengan jika. Jadi, kita gabung balik. Bahagian B pun sama. Nak tulis jika tak hanya jika. Okay. So, terus kita susun ini dengan ini letak di depan. Lepas tu yang selepas itu, yang selepas maka itu susun sebagai Q. Okay, tulis balik, kita dapat ini.
K ialah nombor berdarna jika dan hanya jika mempunyai dua faktor sahaja. Manakala B ialah Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama 1. Okay. Bagi soalan yang dari contoh 11, ini adalah songsang yang kita buat dari yang tadi. So, dia berikan jika dan hanya jika dan suruh kita pecah dua. So, kita tulis dua ayat yang mula dengan jika. Jadi, lepas susun, kita dapat jawapan jika punca kuasa 2 bagi R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. So, apabila kita tulis implikasi kedua, jika dan maka, perkataan jika dan maka tidak tukar tempat. Yang tukar tempat ialah R sama 225 ke depan. Punca kuasa 2 bagi R sama 15 ni pergi ke belakang. Okay, bahagian B pun sama. Kali pertama X kurang daripada 6 ini kat depan. Lepas tu kali kedua di belakang. Ini pula kali pertama di belakang, lepas tu di depan. So, jika tak hanya jika adalah kita pecah kepada dua implikasi. Okay, kalau sudah ingat balik apa yang telah belajar dan sudah faham tadi, sekarang buat soalan 3A, 3D, 4B, C, D dalam MM1 juga. Okay, sebelum minggu depan, semak sudah baca dan faham tak? Okay, implikasi jenis 1, implikasi jenis 2, lepas tu sudah buat dalam MM1 ke tidak? 5 soalan dari bahagian pertama, implikasi tu 5 soalan dari implikasi yang jika tak hanya jika. Okay, kalau semua sudah, jadi itu saja. Dan harap semua sihat. Okay, terima kasih.